Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وحبيب المكين خاتم النبيين حبيبنا محمد الأمين وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم إياك نعبد نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر الحضور, InsyaAllah kita lanjut lagi pada pengajian kitab Aqidatun Najin muka surat 64. Dalil mukhalafatuhu lil hawadisi 164, yakni pada peringkat kedua kitab ni dibawa pula perkara-perkara yang berkaitan dengan dalil bagi sifat 20. Jadi masuk lagi sifat ni, kita ulang balik pada dalil dia. Sebelum ini peringkat mula mengenal pencerahan kepada maksud mukhalafatul hawadith, yakni sifat salbiah, antara sifat salbiah Allah yang maha penting. Dan adapun dalil bersalahan Allah Subhanahu wa taala bagi segala yang baharu, maka iaitu firmanullah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tiada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu dan ia itu yang amat mendengar lagi amat melihat. Kita tak tafsir ayat ni. Tafsir ayat yang cukup panjang ni. Huraian berkenaan dengan dua sifat yang ada di belakang tu. Sifat sama' dan sifat basar. Nanti lain kali kita bawa bab tu lah. Akan datang insya-Allah. Saya akan huraikan dengan lebih jauh mengikut daripada segi disiplin ilmu yang berkaitan dengan tafsiran ayat ini yang hubung kait dengan laisa kamitsli, artinya tiada seumpama Allah Ta'ala itu sesuatu. Ya, kataan mislun di sini pun punya tafsiran yang begitu luas. Kitab tafsir tentang mislun saja hampir 2 muka. Mislun, masalun bawa di sini. Jadi makanya di sini ayat Syura, daripada surah Syura ayat 111, firman Allah Subhanahu wa taala menjadi dalil yang paling kuat, dalil otentik, dalil qat'i
dipanggil dalil qat'i, tidak perlu lagi ditakwil. Maknanya begitu jelas bahawa Allah tidak ada persamaan dengan segala sesuatu. Maka itu para ulama, khususan ulama ahli sunnah wal jamaah atas aliran Asy'ariyah, meletakkan pada tiga perkara. Tidak sama pada zat, tidak sama pada sifat, tidak sama pada perbuatan. Begitu dia. Kerana kita menyebut tentang asa Allah. Allah Maha Asa. Tauhidnya Allah itu asa pada zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan. Apabila kita letakkan Allah itu asa pada sifat zat, asa pada sifat, asa pada perbuatan, maka ketiga-tiga bahagian yang disebut sebagai tauhid tadi ini, yang penting adalah dikaitkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Asa. Maka jadilah tiga perkara yang juga menjadi sebab untuk kita bawa dalam huraian ini, bahawa tiga-tiga perkara ini tidak ada persamaan dengan segala yang baru. Zat Allah macam zat kita lah, ya, macam contoh zat kita ni ada zat muqayyad, dia panggil kita ni zat muqayyad, ya. Dia nak jadi kita ni macam-macam perangkat, banyak fasa dia. Dalam hadis Nabi sebut asal mula sebelum jadi seorang janin, bayi dalam kandungan, 40 hari duduk dalam keadaan nutfah, 40 hari lagi alaqah, 40 hari lagi mudghah. Tengok dia punya evolusi tu nak sampai kepada suatu kejadian yang dikatakan janin, anak dalam perut yang lengkap sempurna dalam satu tempoh pula 6 bulan, paling kurang 9 bulan 10 hari lazim, baru nak jadi satu orang. Itu zat kita. Nampak ya? Sama juga macam biji-bijian tumbuh-tumbuhan, ya, ada benih dulu, ada benih dia. Ya, kita kena tabur benih dia baru jadi tunas, kemudian naik baru jadi pokok, baru jadi daun, jadi buah, jadi bunga, jadi buah. Nampak tak? Peringkat evolusi dia. Nak timbul, nak jadi satu pohon pokok, nak timbul jadi sebiji buah kita nak makan tu. Itu zat makhluk. Jadi kalau kata Allah juga zat macam makhluk, tentulah ada evolusi dia. Daripada mana mari dia, punca dia, hubung kait dia. Ini yang kata tadi, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi tidak melalui proses evolusi seperti makhluk, yakni ada pangkat fasa-fasa nak jadi dia tu, bukan awal terus jengoi jadi orang. Itu artinya tidak ada persamaan zat Allah dengan zat yang baru. Allah buat makhluk macam tu. Yang kedua, pada segi sifat-sifat Allah, sama juga sifat Allah. Walaupun ada nama-nama sifat itu pada kita, persamaan sifat-sifat Allah dengan kita pada segi nama, tidak pada segi hakikat. Allah melihat, kita juga melihat. Kita melihat dengan banyak perantaraan. Allah melihat dengan sifat Al-Qayyum. Al-Qayyum ni berdiri sendiri. Zat sifatnya itu tidak bergantung kepada biji mata, tidak bergantung kepada bola mata, tidak bergantung kepada lubang mata, tidak bergantung kepada urat-urat saraf, tidak bergantung kepada kanta, tidak bergantung kepada cahaya. Kerana semua itu adalah Allah yang buat bagi makhluk. Kebetulan makhluk itu dijadikan begitu. Jadi Allah melihat dengan zat sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mendengar Allah. Tidak dengan telinga, tidak dengan gendang telinga, tidak dengan cuping telinga, tidak dengan deringan bunyi, tidak dengan cahaya bunyi, ya. Tidak perlu dengan suara. Ini artinya Allah mendengar. Jadi kita mendengar, begitu Allah mendengar, tidak seumpama kita. Wallahu a'lam. Itu kita nak faham, begitulah persamaan sifat Allah tidak ada macam kita. Termasuk sifat-sifatnya seumpama berdiri, berada, letak, di mana duduknya. Jadi tak boleh kata Allah di sana, di sini, di luar alam, di dalam alam. Dalam kitab kita dia kata 10 perkara. Dia letakkan dalam 10 persoalan yang penting. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan dan tidak di kiri, tidak di depan dan tidak di belakang, tidak berjihad, tidak berpihak, tidak berzaman. Nampak tak ya? Tidak berkait, ya. Itu artinya tidak berwasilah. Bagai-bagai lagi 10 perkara elemen ini diletakkan sebagai dalil untuk
memutuskan dengan suatu keputusan bahawa Allah Maha Asa, Maha Suci daripada segala macam bentuk persamaan dan kekurangan. Wallahu a'lam. Itu kita nak ambil faham. Sama juga dengan perbuatan Allah. Perbuatan Allah pun tidak ada sama dengan makhluk. Kita buat semua ada contoh, ada modul dia, ada contoh. Allah buat tidak ada contoh, kerana Allah al-badi'us samawati wal ard. Al-badi' itu makna kata yang melakukan bid'ah, benda yang tidak ada asal. Itulah Allah. Al-badi'u itu Allah. Ya, maknanya dia buat benda tidak ada contoh, tidak ada asal. Ya, ini yang kita nak faham tadi, bahawa penciptaan alam semesta merupakan hal yang sangat penting untuk dikaji oleh manusia ni, kerana alam inilah menghantarkan manusia pada pembuktian kejadian Allah yang kita lihat, keberadaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Tuan-tuan, merupakan atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kepentingan. Itu dah beza banyaklah. Kita buat benda apa semua ada kepentingan, betul tak? Kita takkan terlepas pada kepentingan. Apa benda kita buat pun, daripada sekecil-kecil benda, daripada sebesar benda, daripada keperluan kita sendiri atau keperluan yang lain daripada kita, mesti ada sebab dia. Tanpa sebab orang tak buat kerja. Nampak tak ya? Ini manusia. Allah buat dengan tidak ada sebab, tidak ada pasal, tidak ada keperluan, tidak ada motif. Ya. Ini artinya perbuatan Allah amat berbeza alam ni, ya. Ini kita nak biar faham tadi. Tetapi kita duka cita juga sebab ulama-ulama antara filosof Islam yang terkemuka di dunia ini juga banyak yang salah. Banyak yang salah. Ulama besar-besar ni, filosof Islam. Tuan-tuan bisa dengar Al-Kindi kan? Al-Kindi, filosof Islam. Ibnu Rushdi, ya, Ibnu Sina, pernah tengok ya? Ya, Ibnu Sina, Ibnu Rushdi, ya. Depa ni sudah salah, walaupun depa ni bijak, seorang depa ni kalangan filosof Islam, tetapi daripada segi akidah hanya lari lah. Depa kata langit bumi alam ni semua jadi sendiri dengan Allah. Nampak tak? Dia naik sendiri dengan Allah. Wujud Allah, wujud benda-benda ni sekaligus. Jadi benda-benda ini bukan dicipta jadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Depa kata, tuan-tuan boleh catat nama-nama depa tu ya. Ibnu Rushdi, Avicenna orang putih panggil. Nampak tak? Ya. Ibnu Rushdi, apa nama, di mana dia sendiri seorang yang begitu terkenal dalam banyak bidang matematik, bidang falak, bidang kedoktoran, ilmu dia luas. Tapi pada sudut ni dia tak faham. Nampak tak? Dia terpengaruh dengan faham Yunani, para filosof Yunani seperti Sokrates, Aristotle, Plato, di mana mereka mengatakan alam langit bumi ini adalah qadim, macam Allah juga. Allah qadim, langit bumi semua qadim, alam ni semua qadim, jadi serentak dengan Allah. Nampak tak? Dia wujud serentak dengan Allah, tidak ada awalan. Main ke tu? Tapi ada akhiran pula. Yang tu yang pelik. Kalau naik sama dengan Allah, pasti apa? Ada akhiran, ada kiamat, ada musnah. Betul tak? Kita pun sebahagian daripada alam juga. Manusia ni sebahagian daripada alam, tuan-tuan. Tapi kenapa? Ya, dikatakan bahawa seluruh makhluk Allah, alam, langit, bumi ini semua wujud sendiri jadi serentak dengan Allah. Jadi Allah pun qadim, langit bumi pun qadim. Jadi langit bumi ini tidak ada siapa bagi jadilah. Makna kita jadi sendiri. Ini yang bercakap tu filosof Islam yang hebat-hebat. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushdi. Ya Allah, catat nama dia. Ya, memang tak silap. Dengan kerana itulah Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali
menyusun bab Islam Imam Ghazali lawan dengan mereka, nampak? Sebab tu dia panggil Hujjatul Islam. Imam Ghazali ni gelaran ni Hujjatul Islam, tuan-tuan. Lawan dengan ulama-ulama ni, nampak ya? Dengan cendekiawan bijak-bijaksana ni. Dia lawan dengan Al-Kindi, dengan Al-Farabi, dengan Ibn Rushdi, dengan Ibn Sina, di mana dia susun banyak kitab-kitab sebagai menentang mereka. Antaranya Filasafah, At-Tahafud Al-Filasafah, nama kitab tu. Lawan dengan Ibn Rushdi. Dia susun Al-Munqidh min Ad-Dalal, satu kitab lagi, lawan dengan Ibn Sina. Nampak tak ya? Dia susun lagi Ihya Ulumuddin, ya, lawan dengan Ibn Rushdi. Masya Allah ya. Dia susun kitab-kitab ni sekalipun untuk kita, tapi saya kata langsung satu sebab yang kata dia susun kitab ni kerana nak batalkan ya pegangan-pegangan filosof Islam ni. Dia ni bukan orang kafir, filosof Islam yang telah meletakkan anggapan yang salah terhadap Allah SWT. Dia mengatakan alam langit bumi ini serentak jadi dengan Allah. Allah wujud, dia pun wujud serentak. Jadi siapa yang bagi jadi langit bumi? Tak ada siapa bagi jadi. Dia wujud sendiri dengan Allah. Dia qadim, tidak ada awalan. Kacau dia boleh kata macam tu. Maksudnya banyak dalil Al-Quranul Karim yang telah menyebut Allah menjadikan langit dan bumi ya, dengan ada awalan, ada permulaan dan ada akhirannya, ada kiamatnya, ada sebab tu kita kena beriman dengan hari kiamat ya, supaya kita tahu selain daripada Allah adalah baharu, kena jadi. Bila baharu ni dia akan menghadapi kemusnahan. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap yang wujud yang ada dalam muka bumi semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekal zat Tuhanmu ya Muhammad yang punya kebesaran dan kemuliaan. Itu kita dapat nafikanlah ya. Jadi balik kita kepada apa yang kita lihat sekarang ini. Firmanullah walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini dalil ya. Ayat ni memberi erti tiada ada bagi Allah sebangsa seorang jua pun sekufu. Tidak ada apa jua yang sekufu dengan Allah. Sekufu ni sebanding, yang boleh kita bandingkan ada persamaannya dengan Allah. Tidak ada. Itu artinya kufu. Kufuwan ya. Dan dalil akal seperti kata musannif radhiyallahu ta'ala anhu Ummu Barahin, dan kitab Ummu Barahin Syekh Sanusi, dia kata apa? Wa amma burhanu wujubi mukhalafatihi ta'ala lil hawadithi fala annahu law mathala syai'an minha lakana hadithan mithlaha ya. Dan adapun tanda wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru ini, maka kerana bahwasanya jikalau bersamaan ia akan suatu daripada yang baru ini, nescaya adalah ia baru seumpama kita. Habis kalau Allah ada persamaan dengan mana-mana makhluk, dengan apa-apa unsur makhluk, dengan apa-apa juzuk makhluk, maka Allah sama dengan makhluk. Tentulah dia bukan Tuhan, sebab dia ada persamaan dengan makhluk ya. Macam faham Mujassimah mengatakan Allah melihat dengan biji mata dia sendiri. Dia ada biji mata dia sendiri. Biji mata dia bukan lagu biji mata kita. Nampak tak? Makna kata lemah. Nak kena melihat pakai biji mata. Melihat pakai biji mata tu lemah lah. Jadi kalau kata Allah pun ada biji mata, sudah hilang sifat Al-Qayyum. Qayyum ni berdiri sendiri, tidak bergantung kepada mana-mana punca ataupun wasilah atau perantaraan ataupun sebab ataupun kerana ataupun illah. Nampak ya? Itu artinya bahawa Allah tu Al-Qayyum, Al-Hayyul Al-Qayyum, hidup dan berdiri sendiri. Arti berdiri sendiri ini tidak bergantung kepada perantaraan, tidak perlu kepada alat, tidak perlu kepada wasilah, tidak perlu kepada sebab, tidak perlu kepada kerana, tidak perlu kepada yang menjadikan, tidak perlu kepada pergantungan yang membantu ataupun menolong ataupun mengukuhkan, memberikan satu tabiat yang kukuh kepadanya. Tidak, wallahu a'lam.
Itu yang kita nak ambil faham. Jadi maka dengan kerana itu Allah tu maha suci daripada segala macam bentuk pergantungan. Tidak ada pergantungan apa langsung dan perantaraan yang diperlu oleh Allah. Melihat Allah dengan zat Allah yang maha melihat. Habis. Tidak ada persamaan. Kebetulan Allah jadikan manusia tu melihat dengan biji mata. Allah boleh jadikan manusia juga melihat tak payah pakai biji mata. Boleh tak? Allah jadikan malaikat tak ada biji mata pun. Malaikat mendengar, melihat, mencatat. Raqibun atid, dengar kita bercakap. Ya, dapat melihat amalan kita. Sebab tu dikatakan tadi, wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu amal. Bukan hanya mengetahui, maknanya dengan mendengar, dengan melihat, dengan menyaksikan. Tapi malaikat tak ada biji mata. Malaikat bukan ada biji mata sebab dia nuraniyah, cahaya. Cahaya ni mana ada biji mata, mana ada telinga. Tapi dia melihat dengan apa? Inilah kata perbuatan Allah yang maha bijaksana, yang bersifat dengan al-badi'us samawati wal ard. Al-badi' ni makna kata dia buat apa benda dengan tidak ada contoh, dengan tidak ada contoh ataupun apa-apa persamaan. Nampak? Kita buat semua ada contoh. Apa benda kita nak buat kena ada contoh, betul tak? Ya. Tak ada contoh tak boleh buat. Nak buat robot kena ikut orang. Sampai nak buat kereta pun kena ikut manusia ni, nampak? Ya. Dua biji mata di depan, baru dia boleh nampak habuan suluh. Dia, ha? Ada dia punya apa? Ada dia punya bateri. Ya. Bateri itu macam kita punya jantung lah. Nampak? Ya. Dia pakai semua konsep manusiawi nak buat kereta tu. Nampak? Henry Ford yang buat kereta mula-mula tu, dia buat kereta, dia pakai atas anatomi yang dikaji berdasar kepada keadaan manusia sendiri. Macam mana kita punya jantung boleh bergerak, macam mana perut kita boleh merasai lapar dan mengisi dan menghazamkan makanan, macam mana darah kita mengalir. Itu yang kita pakai minyak, pakai apa semua. Ada air, ada minyak. Kereta kan, dulu kereta macam orang kalau main jauh-jauh tengok macam dua biji, macam orang duduk jalan, dia jalan lah, dua biji lampu besar lah. Dia buat jengui belum kat atas magat lah. Dari tu lah. Nak ikut manusia punya cara. Nampak? Tak ada tangan, dia buat, dia keluar satu benda halus, dia keluar macam kipas. Kau rusuk kanan kiri, nak beritahu kita aku nak potong kanan, potong kiri. Nampak tak? Sebelum itu kita pakai tangan. Ini semua nak tiru manusia. Nampak tak? Jadi pada dasarnya anak-anak pun tanya juga. Anak saya dulu tanya, dia kata, "Bah, Tuhan tu macam mana? Tuhan kita macam mana?" Dia tanya macam mana Tuhan kita tu. Sama lagu Surakah tanya ke Nabi, "Sif Rabbak," sifatkan Tuhan kamu ya Muhammad. Ketika dia hambat Nabi ketika Nabi nak hijrah tu kan, ya, tersungkuk 3 kali. Kali yang ketiga dia tak hambat Nabi dah. Dia serah dekat Nabi, dia kata, "Aku nak patah balik lah. Aku tak tanya kamu lagi, tapi aku nak tanya satu, sifatkan kepada aku bagaimana Tuhan kamu. Tuhan kamu tu bagaimana?" Rasulullah baca ayat ni, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Dia pun kalih kuda dia patah balik. Tak bercakap lah. Nampak? Itu jawapan dia. Yang kata Allah tu lagu mana. Jadi maka dengan itu disertikan bahawasanya persoalan yang ditanya oleh Surakah, kita pun lagu tu lah. Macam dulu saya ingat anak saya tanya kat saya lagu tu lah, yang sulung saya kata lagu ni lah, nak faham lagu ni. Kita duduk atas kursi ni orang buat kan, orang yang buat kursi tu macam kursi je. Tak ada lah. Budak-budak boleh fikir. Itu cara hujah kita nak bagi budak-budak faham. Ya. Orang tanam pokok lagu pokok lah. Orang buat meja lagu meja. Orang buat kursi macam kursi. Orang buat kereta lagu kereta. Sama juga, yang buat langit bukan macam langit tu dia. Yang buat kita bukan lagu kita. Itulah Allah. Boleh tak? Oh, tu dia. Ada faham tak lah? Dia nampak terang. Ya? Apa benda? Apa benda pun hamak. Tunjuk biar apa benda. Rumah, bukit. Orang buat bukit macam bukit ke? Ya?
Sah. Takkan tukang kursi macam kursi. Kita panggil tukang kursi. Kita buat perkataan tukang ni sani. Arab kata Allah pun nama sani. As-sani'u. Sani, tukang. Nampak tak ya? Letak nama sani kepada Allah. Ya. Artinya tentulah Allah juga apa yang dia buat tentu dia bukan lagu apa yang dia buat. Sudah terima secara logik akal semua orang boleh pakai. Nampak dah? Kemudian kita kata bahawa Tuhan itu wujud, sentiasa berada. Bila sentiasa berada, sentiasa dia ada. Tidak ada masa yang dia tak ada. Macam mana nak tahu kita Tuhan sentiasa berada? Ya, pasal kita sentiasa bernapas, naik turun, keluar masuk, napas kita tak berhenti. Mesti ada yang menjalankan urusan itu. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Tiap-tiap hari Allah bekerja. Tak ada Allah cuti. Nampak? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia hampir mengantuk dan tidak tidur. Tidak. Itu laisa kamitslihi syai'. Allah tidak bersamaan dengan segala sesuatu. Jadi kita mengambil kira bahwasanya Allah tidak ada seperti sesuatu, dan kita faham sesuatu itu apa? Apa yang sesuatu itu? Sesuatu itu ada 5. Kita dah habaq banyak kali. Pegangan dia tuan-tuan. Pertama, dia bukan jirim. Sebab jirim dia buat, takkan dia jadi macam jirim. Dah faham Kedua, jisim. Jisim dia buat, takkan dia macam jisim. Ketiga, apa dia buat? Sifat. Sebab dia sifat ma'ni, macam mana dia beli sifat pula? Sifat ni artinya wajah yang ada kepada zat. Itu kita panggil sifat. Yang ketiga, dia bukan jauhar. Nampak tak? Artinya dia bukan jauhar. Artinya benda-benda yang kita faham seperti angin dan bagai-bagai. Panas pada api. Api yang bakar api tu bahang tu. Bahang tu tak kenal kita, dia panggil jauhar. Hangat tu. Nampak tak? Kita makan, kita ambil ais, kita masuk mulut, kita rasa sejuk. Kan? Ais tu sejuk. Sejuk tu, itu adalah jauhar. Rupa sejuk macam mana? Rupa sejuk tak boleh sejuk. Tapi hendak tengok sejuk, pegang ais. Rupa hangat lagu mana? Hendak rasa hangat, pegang api. Betul tak? Cabai dia bagi jadi pedas. Pedas tu rupa lagu mana? Cuba pergi cari cabai, bawa keluar pedas itu, tinggal cabai. Nampak? Tentu tak boleh, kerana dia adalah sifat berdiri kepada zat, tak boleh lari. Nampak tak? Tentulah yang buat sifat tu bukan dia sifat, dia adalah zat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak benda yang boleh kita tengok. Kemudian keadaannya berjalan dengan bergerak dengan biasa, semuanya daripada kesempurnaan untuk memberikan perlindungan yang bagus kepada manusia. Allah buat gunung-gunung, bukit bukau, ya, ada sebab. Kenapa dia buat jurang? Kenapa dia buat tasik? Kenapa dia buat laut? Kenapa laut masin? Nampak tak? Inilah persoalan yang ditimbulkan oleh Imam Ghazali dalam hujah-hujah dia. Duduk pantai dia buat buat ni lah, buat filosof Islam yang menyamakan makhluk ini seperti kadim juga bersama dengan Allah. Cuba kita tengok, paling mudah kita tengok. Budak-budak juga kita tunjuk pada dia, kita boleh faham. Pasal apa pokok labu tu, dia rendah, buah labu besar-besar, dia rendah. Nampak tak? Ya? Kalau pokok labu tinggi, pakai lingkup labu kita tak boleh menjaga. Masak luruh jatuh pecah, masak luruh jatuh pecah. Nampak tak? Ya? Pokok durian mana rimbun? Kalau rimbun orang tidak pokok durian, pakat mati habis. Buah durian pakai luruh di kepala dia. Nampak? Ya? Maka tu Allah je pokok durian tak berimbun. Nampak tak? Tak berimbun, supaya orang jangan tidur bawah dia. Bahaya. Betul tak? Ya? Pasal apa pokok botan rimbun? Sebab buah botan jatuh di kita sedap. Tak menyakitkan. Buah manggis jatuh di kita sedap. Buah mamblam jatuh di kita sedap. Nampak tak? Allah tak jadikan besar-besar mamblam tu. Jatuh tak ada masalah lagi. Dia jatuh bila dia masak, bukan dia jatuh dia muda. Bila dia masak jatuh, bila masak dia lembut. Nampak tak? Jatuh hati mulut manis. Nampak tak? Sedap. Maka tu pokok dia rimbun, boleh tidur buah pokok tu. Nampak tak? Faham? Kenapa pokok padi itu orang buat? Semua tu memberi erti bahawasanya itu dia panggil apa? Dalil ainayah. Ainayah. Hidayah ainayah. Dalil ainayah nama dia. Nampak tak? Ya, dia faham Oh, budak-budak fikir dia kata betul. Inilah Allah kita, bekerja pagi petang siang malam, bekerja kepada hamba-hamba, nak buat semata-mata untuk kita, bukan untuk siapa. Ya. Maka itu Imam Abdul Mansur Al-Maturidi mengatakan ada sifat takwin kepada Allah, sifat bekerja. Allah buatkan, bagi adakan satu
satu kumpulan package sifat-sifatnya yang kita Asmaul Husna tu. Di antara yang sebut apa nama? Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Dia tunjuk situ di bawah Allah itu adalah zahir nyatanya dan juga yang gaib, di mana Allah Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Antaranya sifat apa? Sifat musawwiru lahul asmaul husna. Musawwir itu merupakan. Anak di dalam perut janin dia nak rupa, nampak tak? Walaupun dia boleh buat manusia, dia buat manusia yang banyak, tuan-tuan, ada 3 benda tak serupa. Kalau kita ada sekarang ini hampir 7 bilion manusia di atas muka bumi ni, ya, 7 bilion, 3 alat tak sama. Pertama, hidung kita tak sama. Nombor 2, telinga kita tak sama. Nombor 3, lidah kita tak sama, tuan-tuan. Pergi tanya tengok saintis, betul tak? Saya kata 7 bilion manusia tu ada, hidung dia tak sama, nampak lagu serupa, betul tak? Telinga dia tak sama, tuan-tuan, nampak lagu serupa tapi tak sama. Lidah dia, walaupun ada sebelah cita rasa, kitab kita kata, dan Aqidatul Najin kata lidah manusia ada sebelah rasa, nampak tak? Walaupun sama sebelah rasa, lidah tu tak sama bentuk dia, nampak tak? Allah Maha mengetahui. Ini dikaji oleh para saintis, memberi erti bahawasanya Allah tu Maha bijaksana, nampak tak? Kita sendiri pun ada yang tak sama dengan kita, macam mana Allah nak sama? Nampak tak? Allah sendiri, kita sendiri pun ada benda yang tak sama, macam mana Tuhan bersama dengan makhluk? 3 benda tu tak sama, masakan siapa yang buat begitu tak sama ni? Allah yang Maha Suci daripada segala macam persamaan dengan makhluk, nampak tak? Cantik ya? Sebab tu kita tengok Imam Ghazali kata apa? Apabila kamu renung kepada alam langit bumi, kamu selam kepada alam langit bumi ini, maka kamu akan nampak rahsia yang lebih halus, menyebabkan kamu akan mula akur dan tunduk kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ya, akur dan tunduk ini akan mendahirkan sifat terhutang budi yang amat sangat. Maka kamu akan lakukan satu perkara yang baik kepadanya, maka amalan-amalan yang kamu lakukan itu sebagai tanda syukur kamu kepada Allah, kata Imam Ghazali. Ulama yang cukup hebat Imam Ghazali ini, ulama Hujatul Islam. Dia dapat menguasai 3 bidang ilmu yang jarang ulama-ulama lain ada lagu dia. Pertama, dia kuasai ilmu kalam dengan luas. Kedua, ilmu falsafah dengan begitu dalam. Ketiga, ilmu tasawuf. Dia guna tiga elemen ilmu ini, ya, untuk memberikan hujah-hujah yang mantap kepada filosof-filosof Islam yang masih lagi kabur tentang ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Balik kita masih kita lihat sekarang. Maka itu kata Muzanib, dan adapun tanda wajib bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru, kerana jikalau bersamaan akan suatu daripada baru, saya ada dari baru, dan demikian itu mustahil kerana barang yang telah engkau ketahui dahulu daripada wajib kidam dan bakonya. Wajib kidam tidak ada permulaan. Jadi makna kata lain daripada Allah baru. Jadi tertolaklah kenyataan-kenyataan yang dibuat oleh filosof-filosof Islam yang mana mereka itu latah, ya, dengan pegangan-pegangan filosof-filosof Yunani, ya, macam pegangan macam masalah yang apa yang dibawa oleh Aristotle. Ibnu Rushdi terpengaruh dengan Aristotle, ya. Al-Farabi terpengaruh dengan Sokrates, nampak ya, itu dia, ya. Ibnu Sina terpengaruh dengan Plato. Mengatakan bahawa alam langit bumi ini semua sekali serentak wujud dengan Allah, tidak ada permulaan. Jadi alam langit bumi ini adalah qadim, Allah pun qadim, langit bumi pun qadim, habis lingkup. Yang bercakap tu ulama yang kita kata status ulama yang cukup hebat, tapi bidang akidah mereka dah sesat, mereka kalah, nampak ya. Na'udzubillah. Tuan-tuan perlu tahu benda ini, walaupun kita sanjung sangat ulama-ulama ni, ya. Kita dengar nama-nama mereka hebat. Al-Kindi, siapa tak tahu Al-Kindi hebat, ya. Al-Farabi, siapa tak tahu punya hebat dia. Ibnu Sina, ya Allah, ya. Semua bab dia ambil, sampai bab ibadat kita pun dia masuk, dia kaji bab sembahyang. Ya, contohnya sembahyang orang Islam, sembahyang kita buat tu, Ibnu Sina dia susun satu kitab khas pasal solat. Angkat tangan ni apa dia punya manfaat, kita baca Fatihah apa dia punya manfaat,
Sampai tahap tu lah. Kita rukuk, kita bawa 3 kali subhana rabbil azim, apa dia punya manfaat? Kita sujud, apa dia manfaat? Kenapa 2 kali sujud? Duduk antara 2 sujud, cara duduk iftirash tawarruk, dia kupas dalam kitab dia. Ya Allah, nampak ya? Banyak orang tumpang tolong buat PhD pasal pakai buku dia. Ha? Tapi pada segi akidah dia hanyut. Yang ni dia hanyut, tuan-tuan. Ya? Soal falak, ilmu falak, masya-Allah, matematik. Subhanallah, ya. Cukup ahli dalam bidang tu, tapi dia kalah bidang akidah, dia kalah tentang bab ni. Jadi sinilah di antaranya kita kecewa kerana mereka itu. Ini semua kita dapat daripada hasil kerana Imam Ghazali lah yang menedahkan kepada kita di atas kesilapan-kesilapan mereka ini, ya. Wallahu alam. Bermula burhan ini gambaran tiada sempurna ia melainkan dengan 2 qiyas. Dan aturan keduanya itu, jikalau tiada ada ia bersalahan bagi segala yang baru, nescaya adalah ia bersamaan baginya, tetapi keadaan bersamaan baginya itu mustahil. Kalau Allah tu ada mana-mana persamaan zat Allah atau sifat Allah atau perbuatan Allah dengan yang baru ni makhluk, maka tentulah sifat ataupun zat itu juga adalah baru, sebab ada persamaan, ya. Khuliqal insanu ala surati rahman, itu hadis di mana diciptakan manusia atas rupa Tuhan yang maha rahman. Kita dah baca ada hadis tu kan, atas rupa Tuhan yang maha rahman ni maknanya Allah cipta manusia ini dengan segala sifat-sifatnya, yang mana sifat-sifat ni layak untuk mengenal Allah. Semua sifat kita yang Tuhan bagi jadi dengan sendirinya, kalau kita periksa, fi anfusikum afala tubsirun, Tuhan kata sendiri, pada diri-diri kamu itu punya tanda-tanda kebesaran, kewujudan, kesempurnaan Allah. Apabila kamu melihat, mau merenung, tengok mata, tengok telinga, tengok apa juga, semua ni kamu akan perolehi 2 perkara. Yang paling jelas, pertama, kamu akan ada satu keyakinan wujudnya Allah. Kedua, kesempurnaannya Allah dengan maha sempurna. Nampak tak? Itu paling penting, tuan-tuan, kalau kita ambil kira. Jadi maka itu kita merenung kepada diri kita sendiri. Jari kita Tuhan buat pun tak sama, ya. Syekh Abdul Razak Naufal, seorang ulama Mesir, ada surun satu kitab, tuan-tuan. Dia tulis bab ni. Saya bagi nama kitab ni, kalau tuan-tuan boleh baca kitab Arab, boleh jumpa lah, ya. Syekh Abdul Razak Naufal, dia tulis kitab berkenaan dengan kejadian manusia, membuktikan bahawa adanya Allah yang maha bijaksana, ya. Manfaat-manfaat seluruh anggota kita, daripada rambut sampai kepada kaki kita, ya. Maka itu Ibnu Razi, Ar-Razi ini seorang filosof Islam, seorang ahli hadis, seorang ulama yang begitu mahir dalam bidang musik. Ar-Razi, ya, tuan-tuan boleh buka tengok dalam Google, cek Ar-Razi, ya, ahli dalam bidang muzik, tuan-tuan, ya. Dia kata apa? Dia juga ahli dalam bidang perubatan, bahagian kardiologi. Dia kata apa? Seorang doktor, seorang pakar bedah yang duk bedah manusia tu, kalau dia tidak nampak kebesaran Allah, kewujudan Allah, kesempurnaan Allah dalam urusan kerja pembedahan tu, dialah manusia yang paling celaka di muka bumi ini. Itu dia, nampak tak? Tu pasal apa? Cukup terang dan jelas menunjuk kata wujudnya Allah dengan maha bijaksana. Allah wujud dengan 5 sifat yang paling hebat di situ. Pertama, sifat Rahman Allah, Allah maha Rahman. Kedua, nampak sifat Rahim Tuhan. Ketiga, nampak sifat adil Tuhan. Yang keempat, kita nampak sifat kehendak Allah yang maha halus, iaitu sifat latif. Dan yang kelima, kita nampak sifat apa? Sifat halim Allah. Tuhan buat sempurna. Nampak tak? Sebab tu kita zikir, ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Tak mana? Dalam surah Tabah ayat ni kan? Tabah. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Baca 7 kali, tuan-tuan. Pagi-pagi baca 7 kali. Pagi baca 7 kali, ya. Sebut dulu, bacalah laqad ja'akum rasulun, baca 5 kali. Laqad ja'akum ni 128 129 dalam surah Taubah, ya. 5 kali, ya, sehari. Tuan-tuan amal 5 kali sehari,
Ulama lah kata, jangan kata hadis pula. Ulama-ulama ni bukan nak nanti dapat hadis, dia dapat ilham. Allah bagi ilham ilmu dekat depa. Nampak tak? Bukan nanti nak tunggu hadis dia dapat ilmu. Kita duk tanya hadis, tak ada hadis nak ikut apa? Ya, ulama-ulama, wali-wali Allah, golongan arifin ni tuan-tuan, depa mendapat ilmu melalui ilham. Banyak ilham dia dapat ya. Ya. Tu tentang Nabi Allah Musa berkata-kata dengan Nabi Musa, Nabi Allah berkata-kata Nabi Musa alaihissalam tuan-tuan ya. Berapa lama, berapa ribu perkataan. Ulama dia cari tau yang bagi situ. Cari hadis tak jumpa ya. Wa kallama Allah Musa taklima, berkata-kata Allah akan Nabi Musa dengan perkataan kalimah yang sempurna. Sempurna ni makna kata tidak melalui suara, bukan ada gendang suara, bukan ada huruf ya, bukan ada bunyi, nampak tak? Tu dia. Tapi itu kita sempurna, kita pakai mulut, pakai suara, pakai lidah, tak sempurna, nampak tak? Dia sangkut tak mana-mana habis, nampak tak ya? Kalau gula naik tinggi, orang yang gula, kalau kencing manis ni gula dia tinggi ya, yang panggil apa? Hyperglycemia ya. Kalau gula terlalu tinggi tuan-tuan, bercakap pun dah berbelai ya. Cakap pun tak elok lah, berbelai ya. Kalau hypoglycemia, rendah pula sangat pun juga bercakap berbelai, nampak tak? Tengok tu, pasal gula tinggi, nampak dia kacau habis saluran suara kita semua ni. Maka kita nak bercakap pun tak terus ya, tak cantik, nampak tak? Kita kalau biasa baca Quran elok, nak rawat dia tuan-tuan, baca Quran elok, boleh tak? Itulah kelebihan baca Quran. Nak rawat kencing manis, baca Quran banyak-banyak, insya-Allah tuan-tuan kena. Nampak tak? Ini garanti punya, bukan teori tau. Bukan teori. Ulama gaji dia dapat ilham daripada Allah. Ilham Tuhan bagi kat dia. Macam mana atasi? Dulu mana ada dia pernah kenal kencing manis ni, mana ada cara nak test ya. Kalau ada orang kencing manis, satu kampung tahu orang ni kencing manis, nampak tak? Hari ni biasa, semua orang ada kencing manis, tak boleh lari lah kerana umat Islam dah kurang baca Quran. Kalau nak hilang kencing manis tuan-tuan, baca Quran, confirm, nampak tak? Pankreas kita akan mula bergerak, darah kita akan mula melancar. Pankreas kita tak dapat darah yang lengkap. Mai umur-umur lagu kita, lagu saya ni, antara tuan-tuan yang 70 ke atas lah, kita kata umur 70 ke atas ni, memang dia punya pankreas dah tidak ada dapat support darah tak sampai, nampak tak ya? Kurang support darah tu, darah tak sampai. Bila darah tak sampai, kita punya pankreas tu tidak boleh berfungsi dengan baik. Bila tidak berfungsi baik, dia tak boleh mengeluarkan hormon, nampak tak? Ya, hormon insulin, nama hormon tu, untuk nak bakar gula, nampak tak? Jadi sekarang nak balik darah tu berjalan dengan baik, darah tu boleh berjalan dengan elok, baca Quran. Nak baca Quran dengan tajwid, dengan makharijul huruf yang betul, nampak tak? Makharijul huruf itulah boleh membantukan perjalanan darah dengan sempurna. Itu dia, nampak tak? Ini sains Cina pun bagi tahu. Dia pun gaji ya? Tokoh-tokoh perubatan Cina ada gaji, yang Islam dah dulu ni, tokoh-tokoh perubatan Cina yang Islam, nampak dia gaji ya. Orang yang banyak baca Quran tuan-tuan, insya-Allah tak ada kencing manis ya. Sehari-hari kalau boleh lah, sehari paling tidak kita baca 300 ayat satu hari, boleh tak? 300 ayat lah, buat dengan 300 ayat, insya-Allah kita punya paras gula kita terkawan, kerana pankreas kita bekerja dengan baik, nampak tak? Itu kelebihan baca Quran. Banyak rawatan. Wa nunazzilul Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul mu'minin. Tuhan kata sendiri, tak faham ke? Sebenarnya kami turun Al-Quran sebagai syifa, ubat, syifa. Dia dah habaq dah ubat dah. Semua ubat ada dalam Quran, nampak? Semua penyakit boleh rawat dengan Quran tuan-tuan, nampak ya? Tu
rasa letih. Aku ni pasal apa letih hari ni, ya Allah. Nah, tak ada vitamin kot lah. Baca surah Qiyamah, la uqsimu bi yaumil qiyamah. Baca surah tu, dia main energi balik. Tapi baca dalam sembahyang lah. Buat sembahyang sunat 2 rakaat, salli lillah ta'ala, Allahu akbar, baca doa iftitah, baca Fatihah, baca la uqsimu yaumil qiyamah, sampai alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala wa ala zalika minasy syahidin. InsyaAllah tuan-tuan buat, dia main energi balik. Nampak tak? Letak makhraj huruf-huruf tu, nampak tak? Jadi rawat, memberikan satu energi. Dia ada satu vitamin dalam yang boleh terima saraf kita, boleh terima. Sebab Allah buat tubuh badan ni memang dia akan tunduk patuh kepada Al-Quran. Tubuh kita ni tuan-tuan, dia hanya patuh kepada Al-Quran tau. Sebab tu kita mengaji kena ada makhraj. Makhrajal huruf kena ada penting. 28 huruf hijaiyah tambah 1 29. Nampak tak? Hamzah dengan alif tu. Semata-mata kerana untuk memulihkan kita punya saraf. Tak faham? Ya? Bila saraf berpulih tuan-tuan, akan berjalan darah dengan baik. Ini tip saya bagi kepada tuan-tuan. Ya, ya? Buatlah baca Quran hari, kalau boleh 300 ayat sehari. Paling bagus sekali bila kita bangun tengah malam ataupun bangun hampir-hampir dekat subuh untuk sembahyang tahajud. Buatlah. Lagi baik lagi kita sampai ke masjid untuk sembahyang subuh berjamaah. Nampak tak? Ketika itu turun malaikat, dia panggil Quranul Fajr. Sembahyang subuh tu nama dia Quranul Fajr, Quran Fajar. Kenapa? Kerana waktu itulah imam-imam akan mengumandangkan surah-surah Al-Quran, ayat-ayat Quran, ya. Sebaik-baiknya baca panjang surah-surah tu, ya, supaya didengar malaikat. Malaikat yang dengar tadi ni, khusus malaikat ini akan mendoakan kepada orang yang membaca Al-Quran. Doa apa? Doa apa tuan-tuan? Doa malaikat ni, dia minta kita ada 4 perkara. Empat perkara tu kita minta doa kunut. Itu yang Imam Syafi'i pilih doa kunut ni. Dia kena mengaji sampai ke situ. Nampak tak? Dalam doa kunut ada 4 doa dan paling penting ni sekali. Kita tak baca doa Covid tak apa. Allahumma ya'udzubika baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Tak baca tu tak apa. Yang tu baca tahiyat akhir. Sebelum salam saya dah buat benda ni dah berpuluh tahun dah. Tahiyat akhir kan, sebelum bagi salam masuk satu doa, Allahumma ya'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Baca dalam tahiyat tu. Ni kita tunggu Covid baru nak baca. Nabi dah ajak awal lah. Nabi dah ajak 1500 tahun dulu baca di tahiyat akhir sebelum bagi salam. Kita barulah nak baca. Nampak tak? Dalam doa kunut ada 4 ni yang malaikat minta. Allahumma hdini fiman hadait, hidayah untuk satu. Wa afini, afiat. Afiat ni dalam tau. Apa dalam ni? Ada rasa syukur, ada rasa sabar, ada rasa qanaah, ada rasa khauf, ada rasa raja'. Nampak tak? Ui, itu dia lah. Allahumma hdini fiman hadait, hidayah, wa afini fi afait, wa tawallani. Launu makna kita segala kemudahan, bagi kemudahan dekat gua dengan segala kemudahan. Kerja senang, mencari makan senang, nampak tak? Ya. Mengurus kehidupan senang. Wa qini syarra ma qadait, hindar daripada segala keburukan termasuk Covid lah. Nampak tak? Duk ada siap dah. Tolak Covid. Wa qini syarra ma qadait, satu riwayat wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ada 2 riwayat baca macam tu, tak sama. Nampak tak? 4 benda ni lah. Penting tak 4 benda ni? Dah. Baru dia letak fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Sungguhnya engkau ya Allah yang menghukum, bukan engkau yang kena hukum. Jadi nak takut apa? Tak ada makhluk boleh hukum, engkau yang menghukum semua ni. Kami serah kepada kamu, nampak tak? Takdir bagi kami hidayah, takdir bagi kami afiat, takdir bagi kami senang, lenang, mudah, takdir bagi kami jauh daripada segala mara bahaya. Cukup dah. Tak payah nazilah pun. Doa kunut tu bawa.
Sampai lugu lah Imam Syafi'i kaji, tuan-tuan. Dia kaji jauh, baru dia ambil hadis tu, kita amalkan doa kunut. Nampak tak kebijaksanaan, kepintaran Al-Imam Syafi'i yang luar biasa? Kan selamat kita. Nah, itu baca kena tahu makna lah. Jangan dia baca ya, tak tahu makna kan. Biar kita tahu makna kita baca doa kunut. Tambah-tambah imam, sebab dia baca dengan jamak ya, kunut. Ini sebabnya. Imam Syafi'i dah mengaji dengan tok guru dia Imam Hanafi, mengaji dengan tok guru Imam Malik, melalui dua mazhab dia dah tengok dah, depa tak ada kunut subuh. Dua-dua syekh kita ni mujtahid ni, depa tak ada kunut. Tak ada kunut. Imam Hanafi tak ada kunut, Imam Maliki pun tak ada kunut. Imam Maliki kata makruh terus baca kunut subuh. Betul tak? Nampak tak? Imam Syafi'i anak pokok dia, tapi dia kata kena baca, menyalahi guru dia. Nampak tak? Sebab dia buat kajian. Kita duk tengok hadis apa ni, hadis tu dhaif, Nabi tak baca, pakat tak baca habis, punya sombong. Nampak tak? Tu imam baca angkat tangan, dia tak mau angkat, lepas tangan tu, punya sombong bukan main. Kononnya kami dah ikut sunnah, apa tak ikut sunnah? Tak kesombong tu. Dr. Wahbah Zuhaili, ulama besar, Mujadid Islam yang kepada kurun yang ke-14, dia kata apa? Ikut imam untuk diikuti. Hang mazhab apa pun, semua mazhab adalah kena, semua mazhab betul, semua mazhab boleh diikut, semua mazhab kena diturut, semua mazhab ini diakui. Dan keunggulan dia, apabila imam buat apa, hang ikut. Nampak tak? Imam baca kunut, hang pun baca lah sama, walaupun mazhab hang kita tak. Tengok Wahbah Zuhaili, nampak ya? Orang Wahabi, tuan-tuan, Wahabi 10 kali bagus daripada kita ni, nampak? USM tu banyak Wahabi tau, penuntuk USM Arab ya. Kadang-kadang saya pergi juga sembahyang subuh sana. Kalau saya tak jadi imam sini, hari Sabtu Ahad ada, Sabtu lah Ahad ada kuliah subuh. Nampak tak? Pergi sembahyang, sebab dia baca panjang, imam dia baca panjang, seronok lah, dia hafal baca panjang surah-surah. Kita nak Khalid dengar dia baca panjang, pergi baca sembahyang sana lah. Nampak ya? Banyak masjid kita istimewa di pulau-pulau lah. Di pulau ni sini saya tak tahu lah Kedah ni ya. Kalau belah pulau ni imam-imam baca pendek-pendek ya. Sana di USM ni imam dia semua imam hafid, baca panjang, cantik, sedap lah. Jadi kita duduk belakang. Di belakang tu makmum dia ramai yang Wahabi, nampak tak? Tapi bila imam kita mazhab dia Syafi'i lah, bawa Syafi'i juga baca kunut, USM baca kunut. Bila baca kunut, semua pakai angkat tangan di belakang tu Arab ni. Ya Allah, tu Wahabi kita nak marah dia, nampak? Hamba duk kata Wahabi tu, tanya daripada kita kena raih lah, imam baca kena ikut lah, dia kata. Nampak tak? Sebab Nabi kata imam wajib diikut. Dia pegang dalil tu. Kita sombong. Nampak tak? Kononnya hadis tu dhaif, jangan baca lepas tangan. Awak kalau baca jadi apa? Hang tak baca tu jadi apa? Nampak tak? Kena COVID tu dia yang tak baca. Tu dia. Nampak tak? Lagi sedih, mati pergi terus tu dia. Dia tak baca. Tu nah. Pasal apa tak mau baca kunut? Kita baca kunut, tuan-tuan. Faham makna dia. InsyaAllah Tuhan lindung kita. Sebab malaikat yang mengaminkan 4 doa tu. Malaikat turun semata-mata nak dengar Quran dan mengaminkan doa-doa kita. Faham? Kalau nampak sungguh kan, sehingga tak keluar masjid lah. Mereka tu Allah tak bagi nampak lah. Kalau nampak sungguh malaikat ni semua punya doa, amin doa kita, pakat tak lari keluar. Semua pakat duduk tunggu. Allah tak bagi kita nampak. Sama'iyah, pakai dengar. Iman kita bergantung kepada dengar. Dengar kepada apa yang Nabi habaq. Percaya kepada Nabi sebut. Nampak tak ya? Imam Syafi'i tahu lah hadis tu boleh pakai. Dia pakai, dia jumpa hadis dulu. Bukhari, Muslim tak tengok Imam Syafi'i lagi. Dia beranak pun lepas 200 tahun baru dia beranak nampak tak? Tak jumpa Imam Syafi'i pun. Imam Syafi'i jumpa sahabat Nabi terus. Tu kita nak ambil kira lagu tu, tuan-tuan. Kalau kita boleh pegang macam tu, baru selamat. Balik kita tadi ni kepada apa yang kita bawa ni nah. Adapun persamaan, balik kita baca dia no. Kita lebih jauh sikit. Tapi jauh pun tak menelong lah.
Boleh lah. Itu dia. Adapun bersamaan bagi yang baharu jadi baharu itu kerana bahawa sekalian barang yang sabit bagi salah suatu daripada dua yang seumpama itu sabit, ia bagi taulannya. Nampak tak? Kalau sama dengan Allah adalah kalau Allah mendengar, kita pun mendengar. Kata Allah dengar dengan telinga, tentulah kena ada pakar telinga, nak kena rawat dia, betul tak? Telinga bila dengar dengan telinga ni, apa dia punya akibat, tuan-tuan? Nampak tak? Telinga ni dia ada tiga, dia punya apa? Dia punya angkara, dia punya akibah dia. Akibah telinga ni ada tiga lah. Nampak ya? Nombor satu, korang dengar, betul tak? Nombor dua, had mendengar. Had di belakang mana dengar apa? Nampak ya? Orang bercakap di luar kita tak dengar, betul? Tu imam sembahyang tak ada mic, kita tak dengar lah apa dia kata. Khatib khutbah tak ada mic, orang belakang tak dengar, betul tak? Dua kekurangan akibat. Kalau ada telinga, mesti kena terima hakikat tu. Dia panggil apa dah? Wajib daruri pada akal, wajib daruri pada akal. Kalau kata ada telinga, dia ada had sekadar melapangkan zatnya. Itu dia bahasa dia. Nampak? Kitab kata dulu tu. Makna kata telinga ada had, boleh dengar. Dia tak boleh dengar lebih daripada apa. Itu dia punya kecelaan. Kalau Allah pun ada telinga lagu kita bersembang, dia tak dengar. Dia tak? Nah, mana larat nak dengar? Afrika, Amerika duduk bersembang boleh nah? Nak gaya dengar Amerika bercakap tu, Tokyo pula bercakap. Bila nak dengar? Yang Tokyo pula cakap Jepun, boleh tak? Main Mexico pula cakap Mexican, macam mana nak faham? Nampak tak? Ketiga, telinga juga punya had dalam memahami isi pendengaran, boleh tak? Aku dengar macam tu, aku dengar macam ni. Di mana aku dengar? Ini dia punya kecacatan akibah. Telinga tiga tu ya. Betul tak? Kalau pakai telinga, itu dia punya kelemahan. Nombor satu, confirm. Lama-lama pekak habis tak dengar. Betul tak? Nah? Orang kerja airport. Banyak orang kerja airport, telinga dia kacau. Lepas tu dia dengar bunyi kapal terbang hari-hari. Betul tak? Banyak kawan-kawan saya yang kerja di airport, telinga lepas sound korang sikit lah. Kita dengar kegaran kapal terbang tu, dia hari-hari dengar sampai naik bengang. Nampak tak? Satu, gendang telinga tu sampai naik keras, tak boleh nak gerak. Dia tak boleh terima jaringan tu, cahaya jaringan tu tak boleh terima lah. Jadi pegak. Kedua, kita nak dengar terhad, tak boleh dengar jauh-jauh. Hang cakap kuat sikit, aku tak dengar. Tengok. Nampak? Hang ada telinga. Kalau Allah pun ada telinga macam kita, itulah akibatnya juga bagi Tuhan. Nampak tak? Maka kena jumpa spesialis. Kena jumpa TNT. TNE. Throat, nose and ears. Nampak? Spesialis. Kena jumpa. Itu akibatnya. Maka itu Allah tidak bersamaan dengan kita, tuan-tuan. Maha suci Allah, ya, Maha suci Allah. Sebab itu subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi. Zikir itu 100 kali paling kurang sehari-hari, tuan-tuan. Tinggi kita pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggi pada pandangan malaikat. Dia kumun malaikat tak berhenti kat kita. Nampak tak? Subhanallahil azim wa bihamdi. Buatlah sehari 100, paling bagus 1000 lah. Tak sampai pun 40 minit habis 1000. Selawat Nabi 1000, 45 minit. Dia pun 45 minit, 1 jam setengah buang untuk Allah. Tak boleh? Boleh tak? Selawat 1000 kali, selawat 1000 kali, datang ilham mencurah-curah. Ilham datang. Kita mengaji sikit, Tuhan bagi faham. Nampak tak? Sebab yang mengajak kita tu adalah Allah pada hakikatnya. Ya. Subhanallahil azim wa bihamdi 1000 kali sehari, tuan-tuan. Ya Allah, kita dikerumuni oleh para malaikat. Benda-benda halus, ya, benda-benda halus bagi kita tadi ini adalah cukup jelas, ya. Dan ilham ilmu akan turun mencurah-curah. Ini garanti, tuan-tuan. Amankanlah. Nabi dah abang lah, ya. Kerana Allah cukup suka, sayang kepada hamba-hambanya yang mau bertasbih kepadanya. Sebab tu Tuhan sebut banyak ayat, ya. Seorang kiai daripada Mataram, seorang kiai ulama besar Mataram, ya. Anak murid dia saya kenal. Dia tu saya tak tahu nak jumpa. Anak murid dia pun dah macam dia, lebih kurang. Duk ada sampai kelani, sampai kelar duk ada lagi, baru umur 60 lebih. Nampak tak? Kiai ni dia berjalan di pantai. Dia berjalan di pantai sebelah Mataram tu, dia berjalan di pantai tu. Dia dengar zikir makhluk-makhluk keliling.
Pasiak-pasiak berzikir, gelombang air berzikir, nampak tak ya? Batu-batu batan berzikir, pokok-pokok berzikir, nampak tak? Dia berdiri itu punya lama, dia tanya balik kepada Allah, Tuhanku, apa semua ni yang aku dengar ni? Nampak tak? Datang satu suara, abang kata, bunyi suara tu datang, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu dia, bertasbih kepada Allah apa di langit maupun apa di bumi, ya. Sedangkan Allah maha mendengar lagi maha bijaksana. Itu dia jawabnya tu. Maknanya tasbih makhluk. Kenapa tasbih makhluk? Dia tasbih satu hari 10,000 kali. Kiai ni sehari 10,000 kali tasbih. Maka tak lambat tidak semua tumbuh-tumbuhan tadi ni mesra dengan dia. Nampak tak? Ini kelebihan dia, tuan-tuan. Kalau kita boleh buat lagu tu 1,000 cukup lah nak. Paling-paling tidak 100 lah. Pagi 100 petang. Habis lah buat. Bagi jadi. Dan kita mula, baru akan dapat kita lakukan yang sempurna. Ya, langkah pertama akan memberikan bukti kepada 1,000 langkah yang akan datang. Siapa kata tu? Konfusi kata. Yang tu kita pakai lah, filosof Cina. Konfusi kata, Confucius, dia kata apa? Langkah yang pertama itulah yang akan memberi kesan kepada 1,000 langkah yang akan datang. Nampak tak? Kalau tak mula langkah, bila nak sampai? Tak mula langkah, bila nak sampai? Hal langkah mula tu yang kena buat dulu. Jadi kita mula langkah pertama 100 kali. Nampak tak? Dan mula buat 100, dia akan datang satu keriangan yang luar biasa. Nak suruh tambah, nampak tak? Nak suruh tambah tu bukan kita, itu kita panggil taufik. Nampak tak? Adanya taufik, bukan kata 100 sampai 1,000, 10,000. Kiai ni 10,000 kali sehari. Ya Allah, ya. Yang seorang tabi'in pula sehari selawat Nabi 10,000 kali sehari selawat di Madinah. Nampak tak? Ya. 1,000 kali selawat, 10,000 kali selawat Nabi satu hari, tak pernah miss. Ulama besar tabi'in di Madinah, siang malam rumah dia tak ada lampu, tak ada berita, dia pakai berita katak, berita minyak. Tak pakai berita minyak rumah dia, duk cerah lugutu lah pagi petang siang malam macam biasa. Nampak tak? Nah, orang duduk di luar gelap, masuk rumah dia cerah. Malam orang pergi rumah dia, masuk di luar gelap, pergi rumah dia cerah. Nampak tak? Kerana salawat Nabi itu memang cerah. Sebab itu dipanggil Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Bercahaya pasal Nabi, ya. Rasulullah itu bercahaya. Nampak ya? Satu hari Aisyah duduk menjahit. Bila duduk menjahit tadi ni, jatuh jarum. Bila jatuh jarum, pelita minyak padam. Nampak tak? Allah duduk merabah, mana jarum ni? Tahu-tahu dia nampak cerah jarum tu, dia angkat. Rupanya Nabi masuk. Nabi masuk bilik tu, dia jadi cerah, nampak jarum. Itu dia, nampak? Ya Rasulullah, tadi gelap, dia kata. Hamba tak nampak jarum ni. Bila Tuan masuk-masuk, baru nampak jarum. Nampak? Nabi itu cerah. Maka tu bila kita selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, dia cerah kita punya jiwa ni. Itu paling penting, ya. Jiwa kita cerah. Sampai ke mata kita rabun-rabun pun insya-Allah cerah. Bila dengar nama Nabi, sebut marhaban biqaulina adl bi salati marhaban ahlan Allahu akbar. Itu dia, sambil sapu mata insya-Allah, ya. Itu dia antara sedikit tip lah kita bagi, tuan-tuan. Jadi kita amal lah. Takat tu lah kot, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada kalam yang berikut, ya, iaitu dan di'tirat atas musannif. Ini kita baca kemudian pada muka surat 166. Nah, kita dah lajak hampir sejam lebih, insya-Allah. Kita tangguh dulu untuk kita jumpa pula tahun depan. Tahun depan pula, no? Kita baca lah sangatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.